Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu asbab kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan kita kefahaman-kefahaman yang jelas tentang agamanya, insya-Allah. Jadi yang berbahagia Tuan Pengurusi dan Barisan Jawatan Kuasa Surau Al-Falah, Bandar Damai Perdana, seterusnya para jemaah dan para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, jadi kita terus kembali program takmir, kuliah takmir kita pada tahun 2021. Jadi ini kuliah kita yang pertama tahun ni. Walaupun dilaksanakannya secara online, mudah-mudahan dapat juga kita mengambil manfaat ilmu daripada majlis seumpama ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita menjaga diri kita, jaga agama lah yang paling penting. Jaga Allah Ta'ala, Allah jaga kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita itu termasuk Allah jaga kesihatan kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada wabak yang sekarang ni sedang menular dan mengganas nampaknya. Hari ni kita nampak angka setiap hari ribu-ribu tuan-tuan, sampai mencecah kepada 3,000, 4,000 sekarang ni. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat bila mana kita menjaga agama Allah Ta'ala. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita, insya-Allah, termasuklah daripada sudut kesihatan kita. Apapun virus ataupun kita kata pandemik ini juga merupakan suatu makhluk daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah yang boleh menyelesaikan semua masalah kita. Kembalilah kepada Allah Ta'ala dan jadikanlah ujian ini ataupun musibah ini sebagai asbab untuk kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran atas kesabaran itu dan dapat menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita melalui ujian ini, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, pada malam ni kita akan sambung kembali pengajian kitab Astika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salati al-ghadati maw'izatan balighah dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqala rajulun inna hadhihi maw'izatun muwaddi'in famadha ta'hadu إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا
wa iyyakum muhdatsatil umur. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, hadis riwayat Imam Tirmizi, dan ada lagi sambungannya wa inda Abi Daud, daripada Abi Daud pula, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi maksud dia daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati dan mengingati kami pada suatu hari selepas sembahyang subuh. Jadi lepas sembahyang subuh, Nabi pun memberi sedikit tazkirah ataupun peringatan kepada para sahabat dengan suatu nasihat dan peringatan yang sangat-sangat mendalam dan berkesan. Kata periwayat hadis ini Irbad, hadis ataupun nasihat Nabi itu begitu mendalam dan sangat berkesan, yang menjadikan pendengar-pendengarnya menitiskan air mata dan menjadikan hati-hati mereka itu gerun gementar bila mana mendengar nasihat Nabi itu. Lalu berkatalah salah seorang lelaki di antara kami. Jadi seorang lelaki dia pun bercakap, bertanya kepada Nabi, sesungguhnya nasihat ini nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Nasihat yang Nabi bagi itu seolah-olah macam nasihat Nabi nak pergi. Maka apakah pesanan yang Tuhan hendak pesankan kepada kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi pun menjawab dengan sabda Nabi, aku berpesan kepada kamu dengan takwalah kepada Allah. Ini pesanan Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan dengarlah serta taatlah kepada pemerintah kamu, arahan pemerintah kamu, sekalipun dia seorang hamba abdi yang berbangsa Habsyi. Maksudnya sekalipun ketua kamu itu, pemimpin kamu itu seorang yang daripada asalnya itu daripada hamba abdi yang berbangsa Habsyi, orang kulit hitam. Dan Nabi suruh apa? Dengar dan taat setiap ucapan ataupun arahan daripada pemerintah, sekalipun asal dia itu daripada hamba abdi yang berkulit hitam. Kerana apa? Kenapa Nabi pesan supaya betul-betul taat dan dengar pemerintah ini? Kerana sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup selepas daripada aku nanti akan melihat perselisihan yang terlalu banyak, iaitu di kalangan umat Islam itu sendiri. Dan dengan yang demikian berjaga-jagalah kamu, jauhilah diri daripada perkara-perkara yang baharu yang diada-adakan dalam agama, kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang berada di dalam zaman berlakunya yang demikian, zaman apa? Zaman yang Nabi sebut, zaman perpecahan umat, zaman banyaknya berlaku perkara-perkara baru dalam agama. Jadi kata Nabi, oleh itu sesiapa di antara kamu yang berada dalam zaman berlakunya yang demikian, maka hendaklah dia menuruti jalanku dan juga jalan khalifah, jalan khalifah-khalifahku yang mendapat pimpinan lagi beroleh hidayah petunjuk. Siapa dia? Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu 4 orang sahabat yang diiktiraf oleh Nabi sebagai rasyidin mahdiyyin. Ini jalan yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat ataupun khulafa ar-rasyidin. Kemudian apa lagi kata Nabi? Addu 'alaiha bin nawajis, berpegang teguhlah kamu kepadanya dengan seteguh-teguhnya. Kalau kata gigit tu, gigitlah dengan gigi geraham. Peganglah sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat ini sungguh-sungguh, terutamanya di akhir zaman, di mana zaman ramainya manusia ini berpecah belah, dan kita kata mereka ni berpaling daripada agama Islam yang sebenar dengan rekaan-rekaan ajaran-ajaran mereka. Ini kata bid'ah.
Ini riwayat Imam Tirmizi. Kemudian sambungan tadi daripada Abu Daud pula. Sedikit sambungan menurut hadis riwayat daripada Imam Abu Daud, baginda bersabda, dan berjaga-jagalah kamu, jauhilah diri daripada perkara-perkara baharu yang diada-adakan di dalam agama, kerana sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Bid'ah ni suatu benda yang dicipta, dan tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Ini matan ataupun riwayat daripada Imam Abu Daud tentang hadis ini lebih kurang. Jadi kita lihat ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, tuan-tuan muslimin muslimat, seperti mana yang telah ditulis oleh pengarang kitab ini. Iaitu yang pertama, apa dia, tuan-tuan? Yang pertama berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ahli pidato yang amat bijaksana. Ini pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan hadis yang kita dengar ini. Pertama sekali, kita dapat lihat kebijaksanaan Nabi dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana teknik ataupun kaedah ataupun skill kita kata skill bagaimana Nabi menyampaikan agama Allah Taala ini. Jadi sebagai seorang Rasul yang terpilih, yang sentiasa mendapat pimpinan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, sudah tentulah nasihat-nasihat dan pengajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, khususnya para sahabat, memberi kesan yang sangat-sangat mendalam dan mempengaruhi pendengar-pendengarnya. Ini antara sifat Nabi. Sifat Nabi ada 4. Sifat Rasul tu ada 4. Seperti mana yang kita belajar dalam ilmu akidah. Antaranya apa dia, tuan-tuan? Fatanah, bijaksana. Jadi sudah tentulah Nabi yang Allah Ta'ala pilih ini memiliki kebijaksanaan dalam menyampaikan risalah Allah Ta'ala, yang mana ucapan-ucapan Nabi itu sangat memberi kesan yang mendalam dan dia boleh mempengaruhi pendengar-pendengarnya, sehingga hati yang keras boleh menjadi lembut. Hebatnya ucapan kalam Nabi ini, bagaimana Nabi berdakwah, hati yang keras boleh menjadi lembut, yang pengecut boleh menjadi berani. Bagaimana sahabat-sahabat yang takut berperang sehingga mereka ini menjadi cintakan jihad, cintakan peperangan hanya untuk agama Allah Ta'ala, melihat kemenangan agama Allah. Jadi pada pengecut menjadi berani, dan yang cuai menjadi tekun. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat jihad ni perkataan sungguh, bersungguh-sungguh. Jadi orang yang cuai dia boleh bertukar menjadi seorang yang tekun dan bertindak dengan bersungguh-sungguh dalam setiap tindak tanduknya, terutamanya dalam hal-hal agama. Jadi kita kena melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Barulah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Jadi inilah bagaimana kita lihat skill ataupun kepakaran Nabi dalam menyampaikan risalah, seperti mana yang disebut awal dalam matan hadis tadi itu, yang mana Irbad menyebut hadis yang disampaikan Nabi pagi subuh itu sangat mendalam dan memberi kesan sehingga pendengar-pendengar di kalangan sahabat menitiskan air mata. Sebab apa? Begitu kita kata touching dengan ucapan dan juga nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengajaran yang pertama, kita dapat lihat bagaimana sifat, salah satu daripada sifat Rasul Allah Ta'ala, iaitu fatanah, bijaksana. Sebab apa, tuan-tuan? Mustahil Nabi ataupun Rasul yang Allah Ta'ala lantik ini dia tidak bijak, dia tidak pandai dalam menyampaikan risalah. Dia akan jadi perkara yang sia-sia. Jadi mustahil Allah Ta'ala buat perkara yang sia-sia. Baik, itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, iaitu pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil daripada hadis, soal ketakwaan dan juga pengertiannya. Dalam pidato ataupun nasihat Nabi SAW, baginda kerap kali berpesan supaya bertakwa. Bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Kita kata takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Nabi sering ataupun kerap kali berpesan kepada bertakwa kepada Allah Ta'ala
daripada terkena kemurkaan Allah. Jadi Nabi suruh kita takutlah kepada Allah Ta'ala, jangan sampai terkena kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi takwa, apa ini takwa? Takwa ialah cara untuk memelihara dan menjaga diri. Kalau kita lihat sebenarnya takwa ni ada banyak definisi-definisi yang telah diletakkan oleh para ulama. Jadi antara perkara yang mudah untuk kita faham takwa ni ialah takut kepada Allah Ta'ala dan berharap. Takut dengan kemurkaan Allah dan kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Ini maksud takwa. Jadi takwa ialah cara untuk kita memelihara. Jadi takwa ni adalah cara untuk kita memelihara dan menjaga diri kita. Kalau tak takut dengan kemurkaan Allah, kalau tak harap dengan rahmat Allah Ta'ala, takut neraka Allah Ta'ala, harap syurga Allah Ta'ala. Jadi kalau tak ada perkara ini, mudah seseorang itu melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Mudah dia buat maksiat, kemungkaran, kesyirikan, kezaliman. Sebab apa? Sebab tak takut. Jadi orang yang ada perasaan takwa, sifat takwa ini, dia akan memelihara dan menjaga diri dia dan lain-lainnya, kerana takut terkena sebarang perkara yang boleh merosakkan ataupun mencacatkan diri ataupun amalannya. Kerosakan itu ada kalanya mengenai kehidupan di dunia dan ada kalanya pula mengenai kehidupan di akhirat. Ini kebimbangan kita. Bila mana kita tidak ada ketakwaan, kita bimbang, kita akan terjebak melakukan kerosakan. Mungkin kerosakan di dunia dan juga mungkin kerosakan di akhirat. Ini kesan bila mana seseorang itu tidak ada sifat ketakwaan. Bagi menjaga dan mengawal kerosakan ataupun kecacatan hidup di dunia, hendaklah dipelajari ilmu pengetahuan yang berhubung dengan undang-undang kejadian alam. Apa dia ilmu undang-undang kejadian alam, tuan-tuan? Ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai ilmu fardu kifayah. Termasuklah ilmu sains, ilmu fizik, biologi, ilmu ketenteraan. Termasuklah segala ilmu-ilmu yang boleh menyebabkan kita faham kehidupan kita di atas dunia ini. Undang-undang tentang kejadian alam serta diikuti dan dijalankan dengan sempurna. Jadi dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang kehidupan kita di dunia itu, bila mana kita belajar, kita faham, kita ikut dan kita laksanakan, kita jalankan dalam kehidupan, kita dapatlah kesempurnaan hidup di atas dunia ini. Termasuklah ilmu ekonomi, ilmu menguruskan kewangan kita. Ini semua ilmu-ilmu yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia. Di sini dinyatakan lagi misal. Misalnya bagi mencegah kekalahan dan kerosakan di dalam perjuangan. Jadi kalau kita berperang, kita berjuang, hendaklah mengetahui cara-cara dan juga peraturan melawan musuh. Kena adalah ilmu macam mana kita nak cipta senjata. Macam mana kita nak pertahankan. Ilmu strategi. Bagaimana strategi kita nak melawan musuh. Ataupun ilmu mempertahankan diri. Perlu juga kita nak lawan dengan musuh ni, kena ada ilmu mempertahankan diri juga. Ini semua termasuklah ilmu-ilmu yang boleh menyelamatkan kita di dunia. Serta menyediakan alat-alat kelengkapan yang dilengkapi oleh keadaan dan juga zaman, sesuai dengan zaman dan juga keadaan kita. Jadi kalau hari ini kita gunalah alat-alat senjata. Kalau musuh punya senjata dah canggih, kita kena guna senjata yang setara ataupun lebih daripada musuh. Jangan kita masih lagi menggunakan senjata yang ketinggalan zaman. Mudah untuk musuh mengalahkan kita. Ini juga termasuk cara untuk kita menyelamatkan kehidupan kita di dunia. Selain itu, hendaklah pula disertakan dengan kekuatan rohani, iaitu bersatu hati, tetap dan tabah serta bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini juga antara perkara yang penting untuk kita dapatkan kekuatan kita, kehidupan di dunia ini. Selain daripada ilmu-ilmu, kita kata ilmu-ilmu luaran ataupun zahir, kita juga memerlukan kekuatan dalaman. Umat Islam perlukan kekuatan dalaman. Apa dia? Yang pertama sekali, kena bersatu hati, bersatu padu. Dia tak boleh berpecah belah. Sebab apa? Kita lihat sejarah menunjukkan bagaimana umat Islam begitu hebat bila mana mereka ni bersatu padu. Dan kalau kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam mengalahkan umat Islam, antara modus operandisnya ialah dengan kaedah pecah dan perintah.
mereka memecah belahkan umat Islam itu, sehingga mereka ni dapat diperintah dan dikuasai oleh musuh-musuh. Jadi caranya ialah dengan kita bersatu hati, bersatu padu, dan kita lihat bagaimana Nabi ketika mana membina kerajaan Islam yang pertama di Madinah. Pertama sekali Nabi menyatu padukan di antara golongan Aus dan Hazraj. Mereka yang bergaduh beratusan tahun, Nabi berjaya mendamaikan kedua-dua golongan Aus dan Hazraj. Kemudian menyatukan golongan Aus dan Hazraj ini disatukan menjadi golongan Ansar. Kemudian disatukan lagi dengan golongan Muhajirin, iaitu orang Islam daripada Mekah. Jadi dengan penyatu paduan ummah, inilah terbinanya kerajaan Islam yang pertama di bumi Madinah, sehinggalah Islam itu berkembang 2/3 dunia, sampai kita juga di Malaysia dapat tempias iman ataupun Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kekuatan dalaman, kekuatan rohani, tetap dan tabah serta bertawakal kepada Allah Ta'ala. Selain daripada ilmu keduniaan, ilmu yang zahir tadi itu tentang sains, tentang kelengkapan perang. Jadi kita juga memerlukan ilmu tentang kekuatan rohani, tentang bagaimana cara untuk menyatu padukan umat Islam. Skill-skill nak mendamaikan orang Islam yang bertelagah. Hari ini kita lihat umat Islam berpecah belah, daripada kumpulan-kumpulan, daripada parti-parti, daripada NGO, bagaimana kita nak menyatu padukan supaya musuh-musuh Islam ni jadi gerun. Sebab apa? Orang Melayu sendiri sebut, bersatu tegur bercerai roboh. Jadi musuh sebenarnya sangat gerun dan takut melihat umat Islam ni dia bersatu padu. Sebab apa? Dia menjadi punca kekuatan. Jadi inilah antara kekuatan rohani umat Islam. Selain daripada ilmu yang zahir tadi itu, dia perlu ada kekuatan dalaman, dan bertawakal kepada Allah. Kita kena berserah, bergantung kepada Allah Ta'ala, bukan bergantung kepada usaha kita sendiri, tak. Bukan bergantung kepada teknologi, tak. Itu sebagai alat, itu sebagai wasilah. Hakikat yang memberi kemenangan, yang memberi kekuatan hanya daripada Allah Ta'ala. Jadi kita usaha luaran, tetapi dalam masa yang sama hati kita itu kita gantungkan kepada Allah Ta'ala. Sama macam hari ini tuan-tuan, kita bimbang dalam keadaan virus COVID yang begitu bertaburan, kita kata begitu merebak, begitu banyak. Tapi yang memberi mudarat, hakikat yang memberi mudarat itu siapa dia tuan-tuan? Bukan virus, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama kita jaga SOP, kita jaga penjarakan, kita makan ubat, kita makan suplemen, makanan-makanan sunnah untuk menguatkan antibody badan kita. Yang mana kita maklum sekarang ni tidak ada lagi ubat, melainkan kekuatan antibody. Bagaimana kita nak kuatkan imunisasi badan kita melalui pemakanan-pemakanan yang berkhasiat, seperti herba ataupun makanan sunnah. Begitu juga itu juga yang digunakan oleh vaksin. Vaksin ni disuntik virus-virus yang lemah. Untuk apa tuan-tuan? Supaya antibody badan kita ni ditingkatkan. Dia boleh melawan virus tadi tu. Virus yang lemah, tapi bila dijumpa dengan virus yang sebenar, virus yang kuat, dia dah ada kekuatan, dia dah tahu cara nak berlawan dengan virus tersebut. Jadi menguatkan sistem imunisasi ataupun antibody badan ini adalah perkara yang penting untuk kita melawan. Tetapi itu sebagai usaha. Hakikat yang memberi kesembuhan, hakikat yang menyembuhkan, yang memberi mudarat ataupun manfaat, semuanya daripada Allah Ta'ala. Jadi bertawakal, usaha wajib, bertawakal juga wajib. Demikian juga bagi menjaga kerosakan ataupun kecacatan hidup di akhirat nanti. Tadi itu kita bincang tentang nak menyelamatkan kehidupan di dunia. Yang ni bagaimana kita nak menyelamatkan kehidupan ataupun kerosakan dan kecacatan hidup di akhirat. Hendaklah mencegahnya dengan iman yang ikhlas. Iman kita ni jangan kita rosakkan dengan kepura-puraan, dengan sifat munafik, wali'auzubillah. Ikhlas, buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Betulkan, sentiasa betulkan niat kita. Kadang-kadang lari niat, jadi kita istighfar, kita betulkan balik niat. Kemudian tauhid yang tulen, tauhid yang sahih. Ini juga berdasarkan ilmu. Tak mampu kita nak mentauhidkan, mengesahkan Allah Ta'ala kecuali dengan ilmu yang sebenar. Jadi iman yang ikhlas, tauhid yang tulen, dan amal yang soleh. Amal-amal kebaikan yang kita buat
yang diredai oleh Allah Ta'ala berdasarkan syariat, bukan amalan-amalan yang direka-reka, serta menjauhi segala yang bertentangan dengan semuanya itu, seperti perbuatan syirik, maksiat ataupun akhlak yang memburukkan seseorang ataupun masyarakat. Ini juga perkara-perkara yang mengundang kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Syirik, maksiat, kezaliman, akhlak-akhlak yang buruk. Hari ini kita lihat bagaimana akhlak-akhlak umat Islam, wali'auzubillah lah, kita tak nampak akhlak mereka itu mencerminkan Islam yang sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan? Macam-macam pengaruh hari ini, macam-macam cabaran ibu ayah hari ini nak kita hadapi untuk kita menjaga generasi-generasi muda pada hari ini. Jadi tuan-tuan, pendek kata, bertakwa itu, bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah berusaha menjalankan sebab-sebab yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mencapai musababnya, seperti beriman dan beramal soleh. Untuk apa beriman dan beramal soleh? Untuk mencapai nikmat kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Jadi kenapa kita perlu beriman dan beramal soleh? Kenapa kita perlu solat, puasa, zakat dan haji? Kenapa kita kena yakin dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan keenam rukun iman itu untuk kita mencapai nikmat kebahagiaan yang sebenar, yang kekal di akhirat nanti, dan berusaha menuruti jalan dan peraturan yang betul untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Inilah yang dimaksudkan dengan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, iaitu kita mencari jalan-jalan yang boleh menyampaikan kita untuk menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang kekal abadi. Lalu jalan apa? Jalan iman, jalan keimanan, dan juga jalan amal soleh, ketakwaan kita melalui iman dan juga amal soleh, seperti mana yang telah Allah Ta'ala fardukan ataupun syariatkan kepada kita. Inilah cara ataupun alat yang boleh menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang kekal abadi, iaitu syurga Allah Ta'ala nanti. Dan kita kena berusaha menuruti jalan dan juga peraturan yang betul, seperti mana yang dibawa oleh Islam, dibawa oleh Nabi SAW. Ini dia ada sistem, dia ada undang-undang untuk kita mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Seperti mana yang kita sering kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak mohon kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dua-dua kita nak. Mudah-mudahan kita mencapai, kita mendapat apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW melalui Islam ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita ada 3 poin lagi, 3 pengajaran lagi. Yang ketiga, keempat dan kelima ini insya-Allah kita akan sambung pengajaran yang ketiga, keempat dan kelima ini pada pertemuan akan datang. Jadi secara kesimpulan, 2 pengajaran yang kita dapat pada malam ini berdasarkan hadis yang kelima ini, iaitu yang pertama tadi, bagaimana kebijaksanaan Nabi dalam menyampaikan dakwah. Sifat fatanah Nabi itu terselah dengan ucapan-ucapan Nabi yang sangat berbekas di hati para sahabat. Dan pengajaran yang kedua tadi apa dia? Nabi sering mengingatkan kita untuk bertakwa. Hatta dalam khutbah Jumaat, khutbah raya, semuanya menjadi rukun untuk khatib mengucapkan ucapan ini, mengingatkan manusia ini supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi sendiri sering kali mengulang-ulang ungkapan ini, bertakwalah kita kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Inilah jalan untuk kita menyelamatkan diri, jalan untuk kita mengelakkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah 2 pengajaran dulu yang kita ambil pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat untuk kita amalkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.